السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karangan Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 58, katanya faslun: tajibul jumu'atu ala kulli muslimin mukallafin dhakarin hurrin muqimin bila marad. Fasal berkait dengan salat Jumaat. Diwajibkan salat Jumaat ke atas. Yang pertamanya Muslim, yang keduanya mukallaf, yang ketiganya lelaki, yang keempatnya merdeka, 5 bermuqim, yang keenam tidak sakit. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya setiap mukallaf diwajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi apabila cukup syarat-syarat wajib ke atas setiap mukallaf ataupun ke atas mukallaf, maka wajib kepada mukallaf kena sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Cuma dalam seminggu ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang Jumaat, yang menjadi pengganti kepada sembahyang fardu zuhur. Sembahyang Jumaat dia berbeza dengan sembahyang zuhur dalam beberapa perkara. Antaranya adalah sembahyang Jumaat wajib dilakukan secara berjamaah. Manakala sembahyang zuhur dia tidak wajib dilakukan secara berjamaah. Sembahyang Jumaat dia bukanlah diwajibkan kepada setiap mukallaf. Berbeza dengan sembahyang zuhur, dia diwajibkan kepada setiap mukallaf yang cukup syarat-syarat wajib sembahyang. Siapakah yang wajib sembahyang Jumaat ke atasnya? Iaitu orang yang cukup padanya 6 syarat. Yang pertamanya Muslim. Maksud dia Muslim, Muslim ini orang Islam. Orang kafir tak wajib Jumaat. Yang keduanya adalah mukallaf. Orang yang tidak mukallaf tidak wajib Jumaat atasnya. Apakah syarat-syarat yang dikatakan seorang itu mukallaf? Jawapannya, orang yang cukup padanya 2 perkara. Yang pertamanya balik, yang keduanya berakal. Orang tu kalau balik, berakal, maka nama dia mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, orang yang dibebankan dengan bebanang syarak. Orang yang dibebankan dengan bebanang syarak. Itu makna mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab. Kalau kita nak terjemah kepada bahasa Melayu, seorang yang diberi bebanang dengan bebanang syarak. Kalau kita sampai kepada tahap mukallaf, maka di sana ada bebanang yang dibebankan di atas diri kita, yang kita pikul. Baik. Bebanang 2. Yang pertamanya bebanang suruh, yang keduanya bebanang larang. 2 tu. Nah, cuma 2 tu bunyi 2 tapi banyak. Dalam bebanang suruh tu banyak. Dalam bebanang larang pun banyak.
Okey, yang kedua, syarat yang kedua, orang yang diwajibkan kepada di Jumaat adalah mukallaf. Jadi kanak-kanak yang belum balik tidak diwajibkan ke atasnya Jumaat. Orang gila tidak wajib ke atasnya Jumaat. Sebab dia sebab bukan mukallaf. Yang ketiga, lelaki. Orang puang tak wajib Jumaat. Dan orang puang tak wajib Jumaat ada rumah awak saja. Bukan. Orang perempuan dia kewajipan sembahyang pada hari Jumaat kekal hak asar. Iaitu sembahyang zuhur. Tapi kalau orang puang nak pergi buat Jumaat tak ada masalah, boleh je. Cuma di tempat kita ni jaranglah masjid hak buka sembahyang Jumaat untuk perempuan. Jaranglah. Ada bukan tak ada. Kalau di Kelantan, sebagai contoh, Pondok Pasir Tumbuh dia ada masjid dalam pondok. Kawasan orang puang tu memang orang lelaki tak boleh masuk, jadi orang puang pun boleh dia bagi sembahyang Jumaat. Ataupun kalau kita pergi Mekah, hari Jumaat, ramai je orang puang pergi sembahyang Jumaat. Sebab dia ada tempat dia, tempat kawasan orang puang sembahyang. Tapi boleh dikatakan rata-rata lah, rata-rata negara, bukan negara kita sajalah, dia tidak menyediakan ruang sembahyang Jumaat untuk perempuan. Baik. Tak apa ke buat gitu? Tak apa. Sebab dia? Sebab perempuan tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Apa yang diwajibkan kepada perempuan adalah sembahyang zuhur pada hari Jumaat. Yang keempatnya merdeka. Jadi kalau hamba tak wajib Jumaat. Hamba tak wajib Jumaat. Lepas tu kita kena faham. Di hamba ni, lah ni tak ada. Dulu adalah hamba. Di hamba ni dia berbeza dengan orang merdeka. Kita lah ni orang merdeka belaka. Boleh tak kita nak kiyah orang buat kerja, orang kerja, sibuk dengan kerja dengan hamba, boleh tak nak kiyah gitu? Tak boleh. Dapat pada hari Jumaat, hamba sibuk kerja. Sibuk kerja tak hari Jumaat. Itu tak boleh. Hal tu tidak dibolehkan. Kang hamba tak wajib Jumaat kang. Mu bukan hamba. Mu orang merdeka, cuma mu bekerja. Sibuk bekerja, dia tidak menggugurkan kewajipan Jumaat. Sebab zaman kita lah ni, banyak orang guna akal. Orang guna logik akal. Dan dulu hamba gugur kewajipan Jumaat kerana hamba mesti berkhidmat kepada penghulu dia, tuang dia. Tuntutan untuk dia berkhidmat kepada tuang dia menyebabkan tidak wajib Jumaat atasnya. Apa yang diwajibkan kepada hamba itu adalah sembahyang zuhur. Ni orang tak pakai qiyah. Usul fiqh tak belajar. Dia kata dah kalau orang kerja ni bagi Jumaat, sama ada wajib Jumaat lah. Sebab dia perlu memberi perkhidmatan kepada majikan dia. Tak betul. Kalau orang cakap lagu tu tak betul. Apa tak betul? Sebab Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, betul? Wa dharul bai'. Maksud dia benda, wahai orang yang beriman, apabila diserukan pada hari Jumaat, idza nudiya lis-salah, diserukan untuk sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, wajib kena pergi kepada sembahyang tersebut. Lepas tu wadharul bai'. Tak padang Allah Taala suruh kita pergi, kena tinggal jual beli. Jual beli ni benda pekerjaan. Jual beli tu termasuk dalam pekerjaan. Sibuk lagu mana mu jual beli, kena berhenti waktu tu. Mesti kena sembahyang. Jangan pula. Benda. Apabila dalam kitab khabar hamba tak wajib sembahyang Jumaat, dia kata semua pekerja adalah dikirakan sedang berkhidmat kepada majikan, gugur kewajipan Jumaat daripada dia. Itu dah betul. Sebab Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, wadharul bai', kena tinggal jual beli. Allah Ta'ala buat contoh satu je. Jual beli di antara pekerjaan yang dilakukan oleh orang pada hari itu. Jual beli di antara pekerjaan yang dilakukan oleh orang pada hari itu. Dan samalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelimanya, bermukim. Dia bermukim ni maksudnya menetap di suatu tempat. Dia bermukim di sini, lawang dia bermusafir. Bermukim di sini, lawang dia bermusafir. Orang yang bermusafir tidak wajib sembahyang Jumaat atas dia. Hak yang wajib sembahyang Jumaat adalah orang yang bermukim. Orang hak yang menetap di suatu tempat.
Cuma untuk menetapkan orang ni bermukim, orang ni bermusafir, hal tu perlu kena perbincangan yang panjang. Secara ringkasnya, orang yang bermusafir ni adalah orang yang bermusafir yang gugur kewajipan Jumaat atas dia adalah orang yang keluar daripada kampung dia sebelum daripada keluar fajar pada hari Jumaat. Tak kiralah perjalanan dia dekat ke perjalanan dia jauh. Sebab gugur kewajipan Jumaat ni dia tidak syarat perjalanan 2 marhalah. Menurut pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila dia bermusafir, keluar daripada kampung dia, dan pergi pada satu tempat yang lain, yang mana dia tidak berniat untuk berada di suatu tempat tersebut 4 hari ke atas, maka dia dikirakan sebagai orang yang bermusafir. Kalau dia pergi Kuala Lumpur, dia duduk di pada Kuang je, pergi Kuala Lumpur, dia duduk pada Kuang, tapi dia nak duduk Kuala Lumpur tu 6 hari, maka dia duduk di Kuala Lumpur wajib dia kena sembahyang Jumaat, sebab dia bukan orang bermusafir. Bila dia telah berniat untuk berada di suatu tempat lebih 4 hari ke atas, maka dia tidak lagi dinamakan sebagai orang yang bermusafir. Orang bermusafir tidak wajib dia sembahyang Jumaat. Yang keenam, tidak sakit. Sakit yang menyusahkan dia untuk hadir sembahyang Jumaat. Sakit sikit-sikit itu bahasa dia dah. Kalau tambah-tambah kalau umur 50 ke atas, 60 ke atas ada belaka, sakit pinggang lah, sakit itulah, sakit inilah, menimpa tu biasa. Tak ada 60 atas, 40 ke atas pun leni. Sakit, rasa sakit situ, rasa sakit sini. Hak qada tu tidak menggugurkan kewajipan Jumaat. Hak qada tu. Okay, ni adalah syarat wajib Jumaat atas seseorang. Cukup syarat ni, wajib Jumaat. Ada cukup syarat ni, tak wajib Jumaat. Di sana ada perkara-perkara yang apabila ada pada diri kita, apabila berlaku kepada diri kita, maka gugur kewajipan Jumaat. Jadi pengarang kita nak sebut, ada beberapa perkara yang gugur kewajipan Jumaat. Bukan setakat kewajipan Jumaat, bahkan tuntutan melakukan sembahyang berjemaah juga gugur. Betul? Okey, kita tengok. Wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jama'ati 'inda al-matari wal maradi wat tamrid وإشراف القريب ونحوه على الموت والخوف على نفسه أو ماله أو عرضه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وشدة الجوع وشدة العطش وشدة الحر والبرد وشدة الريح بالليل وشدة الوحل وسفر الرفقة. Maksudnya, keuzuran yang dibenarkan untuk meninggal salat Jumaat dan salat berjemaah. Di sana ada keuzuran, maksudnya perkara-perkara yang tertentu yang apabila ada perkara ini dimaafkan, kita tak pergi sembahyang Jumaat dan dimaafkan kita tidak hadir sembahyang berjemaah. Jadi asal sembahyang Jumaat wajib atas kita. Apabila ada keuzuran ni, ada benda ni, maka diberi keuzuran. Maksudnya keuzuran, diberi kemaafan kepada kita. Tak mari pun tak apa, tak dosa tak mari. Nanti kita tengok. Sama juga bukan sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat sama juga. Apabila ada sebab-sebab ni, maka diberi keuzuran, diberi kemaafan untuk kita tidak hadir sembahyang berjemaah. Aku kata, dah kan sembahyang jemaah tu kan sunat ataupun fardu kifayah. Kenapa di sana ada perkara-perkara yang diberi keuzuran? Kalau ada perkara ni, tak apa dia tak mari sembahyang jemaah. Sedangkan sembahyang jemaah tu sunat ataupun sembahyang jemaah tu fardu kifayah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Jawapan dia gini. Sembahyang berjemaah bagi lelaki adalah sunnah muakkadah. Orang lelaki yang tidak sembahyang berjemaah tanpa sebarang keuzuran, maka dia telah melakukan perkara makruh. Perkara yang dilarang oleh agama. Agama melarang. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, bahawasanya sembahyang berjemaah adalah sembahyang yang cukup diambil berat oleh agama kita. Sembahyang berjemaah ada sembahyang yang cukup diambil berat oleh agama kita. Sehingga kan ulama berbeza kepada 3 pandangan tentang hukum sembahyang berjemaah bagi lelaki. Ada yang mengatakan fardu ain.
Bagi lelaki yang mampu untuk sembahyang berjemaah, tiba-tiba dia tidak sembahyang berjemaah, dia telah melakukan dosa. Dia telah berdosa. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Yang ketiganya mengatakan sunnah muakkadah. Mazhab Imam Syafi'i khilaf di antara fardu kifayah dengan sunnah muakkadah. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan fardu ain, wajib. Dan kalau kita tengok tentang hadis sembahyang berjemaah, tentang hadis galaukan sembahyang berjemaah, memang kita takut. Ada sebahagian daripada sahabat meriwayatkan hadis Rasulullah pernah berhasrat untuk membakar rumah orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Nak bakar rumah. Megura nak bakar rumah. Tapi itu sebenarnya hukuman yang sepatutnya kepada orang yang tidak hadir sembahyang jemaah. Tapi jangan buat. Rasul tak buat pun. Nak royak beratnya hukuman. Beratnya hukuman. Sebab sembahyang jemaah ni adalah suatu ibadat yang cukup ditekankan oleh agama kita kepada orang lelaki. Cuma di sana ada keuzuran. Ada sebab-sebab, ada perkara-perkara tertentu yang apabila berlaku perkara ini kepada seorang lelaki, maka gugur tuntutan untuk dihadir sembahyang berjemaah. Maksudnya kalau dia tak mari pun tidaklah berdosa atas pandangan yang mengatakan wajib sembahyang berjemaah, dan tidaklah melakukan perkara makruh atas pandangan yang mengatakan tidak wajib sembahyang berjemaah. Baik. Bendakah perkara-perkara tersebut? Yang pertamanya ketika hujan. Hujan lebat lah. Yang menyebabkan basuh habis baju dia, menyusahkan dia, maka ketika itu gugur hadir sembahyang berjemaah. Dan Nabi SAW pernah di zaman Rasulullah SAW apabila hujan lebat, Rasul suruh sembahyang di rumah masing-masing. Rasul sembahyang di rumah masing-masing. Baik. Yang keduanya ketika sakit. Kalau sakit, tapi bukan sakit nak beranak. Jangan contoh sakit nak beranak pula. Orang sakit nak beranak, orang contoh tak kena gitu. Sebab ni untuk orang lelaki orang sakit nak beranak untuk orang perang. Macam-macam boleh kita kata sakit. Sakit gigi. Bunyi sakit gigi. Oh, jangan main sakit gigi. Sakit sungguh. Sakit perut. Batu karang dan seumpamanya. Okey, itu gugur kewajipan hadir sembahyang berjemaah dan gugur kewajipan tuntutan ataupun gugur tuntutan hadir sembahyang berjemaah. Ketika merawat orang sakit. Baik. Memantau kerabat atau seumpamanya yang sedang nazak. Jadi ada orang nak mati, kita yang duk cara. Ada apa? Gugur. Tuntutan untuk hadir sembahyang jemaah dan jemaah. Takut berlaku sesuatu kepada dirinya, hartanya dan kehormatannya. Takut berlaku sesuatu kepada dirinya. Mesti tengah panah molek tengah panah molek nak pilihan raya Ini sebagai contoh. Masjid ada suti je. Tebang-tebang dia ginya katok orang sungguh dah. Baik, sebagai contoh. Tu takut mudarat atas dirinya. Maka gugur tuntutan kewajipan untuk hadir sembahyang Jumaat. Ataupun hartanya. Tebang dia pergi sembahyang Jumaat, hilang barang rumah dia. Dia duduk dalam hutang. Duduk dalam hutang, orang curi 2-3 kali masuk sehari-hari. Kalau tuang ada, tak apalah. Kalau tuang tak ada, pak jalan. Okey, tak apa. Gugur hadir sembahyang berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya kehormatan dirinya. Orang tidak memudaratkan diri dia. Tidak mudarat harta dia, tapi kehormatan diri dia. Orang pakat kata dia, orang pakat maki ke dia. Maka gugur kewajipan sembahyang Jumaat. Yang keenam, menahan hadas ketika waktu masih panjang. Masuk je waktu, nak berok lah, nak kecing dah. Okey, waktu masih panjang, sudah dulu. Tapi kalau waktu sepit dah, boleh tahan sikit, maka boleh wajib kena bagi. Ia lain tau. Sebab, kok mana-mana pun mesti kita kena sembahyang dalam waktu. Melainkan nak berok lele, tebal sembahyang, tubik teguh. Itu lain. Jadi kalau boleh tahan sikit, sedangkan waktu sempit, cukup untuk sembahyang je. Maka ketika tu kena mendahulukan sembahyang. Berbanding dengan berok dan kencing. Tapi kalau waktu masih luas, maka pergi berok, pergi kencing dulu. Dah warna, dah mari Tok Bilal. Tok Bilal nak beruk, bahan gula, warna, dah tahu duduk dalam tandah tambah tumbak. Okey, tak apa. Itu tidak menjadi masalah. Baik. Bersangatan lapor. Allah lapornya.
Bersangatan dahaga. Okey, selesai dulu. Makan dulu. Minum dulu. Cuaca sejuk atau panas yang melampau. Terlalu sejuk. Terlalu panas. Angin kencang pada waktu malam. Bersangatan lupa. Lepas daripada banjir. Lupa pula. Jadi habis lah kotor. Okey, itu gugur tuntutan hadir sembahyang Jumaat. Yang kedua, menuruti temang dalam permusafiran. Baik. Maksudnya, ni cara permusafiran dulu. Dulu kalau kita nak bermusafir, tambah-tambah di negara Arab dulu, banyak lanung, banyak colek. Masa tu masih lagi ada sistem hamba. Jadi kalau orang tu seorang, mudah orang colek dia, orang jual awak jadi hamba. Jadi, kalau kita bermusafir, kita tidak boleh musafir seorang. Mesti kena musafir ramai-ramai, berkumpulan. Barulah tidak akan maksudnya terjaga sikit. Jadi kalau kita tembang sembahyang Jumaat, kawan-kawan kita, musafir akan pergi tinggal kita seorang. Menyebabkan akan berlaku mudarat atas diri kita. Maka ketika itu gugur tuntutan kewajipan hadir sembahyang Jumaat dan tuntutan sembahyang berjemaah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keuzuran-keuzuran yang menggugurkan hadir sembahyang Jumaat dan jemaah. Kita ada lagi yang perlu kita kena sebut juga. Adakah sembahyang hari raya pada hari Jumaat menggugurkan hadirnya sembahyang Jumaat? Okey, ini di antara perkara yang perlu kita kena bincang. Adakah sembahyang hari raya pada hari Jumaat menggugurkan kewajipan hadir sembahyang Jumaat? Secara umumnya permasalahan ini ataupun hukum yang berkait dengan hari Jumaat jatuh pada hari raya jatuh pada hari Jumaat, hukum tentang kewajipan hadir sembahyang Jumaat bagi orang yang telah hadir sembahyang hari raya secara berjamaah, ulama berbeza pandangan. Ambil ulang sekali lagi. Sembahyang kewajipan kepada lelaki hadir sembahyang Jumaat. Setelah daripada dia hadir dah sembahyang hari raya. Berarti boleh. Setelah daripada hadir. Kau sembahyang hari raya tak mari, tempat lain. Ni sembahyang hari raya dia mari dah. Adakah wajib pula dia hadir sembahyang Jumaat? Jawapannya, hukumnya ulama berbeza pandangan. Maksud dia bagaimana berbeza pandangan? Ada sebahagian ulama mengatakan wajib dia hadir sembahyang Jumaat walaupun dia telah hadir sembahyang hari raya. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan tak wajib dia hadir sembahyang Jumaat kerana dia mari dah sembahyang hari raya. Okey, ada dua pandangan. Pandangan majoriti ulama. Saat ini kita kata ada dua pandangan. Pandangan majoriti, kebanyakan ulama mengatakan hadirnya sembahyang hari raya tidak menggugurkan kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Okey, itu pandangan majoriti ulama. Termasuklah majoriti ini adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Amba ada tulis panjang bab ni. Amba ada buat penulisan panjang bab ni. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tidak gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat bagi lelaki yang telah hadir sembahyang hari raya. Ini mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita di tempat kita, mazhab yang diamalkan, yang difatwakan adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi, kalaulah ada orang kata tidak wajib hadir sembahyang Jumaat, okey, pandangan tersebut betul. Kerana ada pandangan sebahagian daripada ulama, tapi tidak betul daripada sudut yang lain. Sudut mana? Dia telah menyebut pandangan yang menyalahi pandangan mazhab setempat. Okey, itu tidak ada hikmah dalam menyampaikan hukum. Kita faham mazhab Imam Syafi'i ini adalah mazhab mu'tabar. Waktu kita kena faham mazhab mu'tabar. Mazhab Syafi'i adalah hukum yang dikeluarkan oleh ulama-ulama daripada Quran dan hadis menurut kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Bukan pandangan peribadi seseorang. Bukan hukum hakam yang difahami
daripada Quran dan hadis menurut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Maka untuk mengelak daripada berlaku kecelaruan di dalam masyarakat, pihak pemerintah memilih satu mazhab. Pihak pemerintah memilih satu mazhab untuk diamalkan, supaya tidak berlaku kecelaruan dalam masyarakat. Jadi kalau kita ikutlah ambil pandangan mana sekalipun, maka akan berlaku kecelaruan dalam masyarakat. Kita di tempat kita, mazhab yang difatwakan, yang diamalkan adalah mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam masa yang sama kita meraihkan pandangan mazhab-mazhab yang lain. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ketika susah untuk beramal dengan mazhab Imam Syafi'i, maka difatwakan boleh ambil pandangan-pandangan sebahagian daripada mazhab yang lain. Buat contoh, sebagai mudah, contoh yang paling mudah, kita pada bulan Ramadan, masuk jari raya, antara kewajipan yang diwajibkan kepada kita adalah bayar zakat fitrah. Okey, bayar zakat fitrah. Zakat fitrah menurut pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama mazhab, kebanyakan ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ulama-ulama mujtahid, mesti kena mengeluarkan makanan asasi. Mesti. Jadi kalau tempat kita makanan asasi beras, kena keluar beras. Itu pandangan majoriti ulama. Baik. Jadi mungkin payah untuk cari beras apa sekali lebih mudah, keluar dengan pitih. Maka fatwa di tempat kita mengatakan sah mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Keluar dengan duit ni adalah pandangan mazhab Hanafi saja. Majoriti ulama tak boleh. Tak sah. Bukan khilaf di antara comel tak. Khilaf di antara sah ataupun tidak. Nah, tapi untuk memudahkan, tak apa, boleh keluar dengan duit. Itu pandangan mazhab Hanafi. Baik, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, faslun wa syurutul jum'ati an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhr wa an tuqama fi nafsil balad wa an la tuqama qablaha jum'atun fi tilkal balad wa an tusalla jama'atan wa an yakunu 40 dhakaran mukallafan hurran mustawtinan la yad'anu shita'an wa la sayfan illa li hajah wa an yataqaddamaha khutbatan. Maksudnya syarat-syarat solat Jumaat. Yang pertama, dikerjakan keseluruhannya solat dan khutbah pada waktu zuhur, dalam waktu zuhur. Mesti sembahyang Jumaat dikerjakan dalam waktu zuhur. Kalau dak-dang dah nak menyelesaikan khutbah dengan sembahyang dalam waktu zuhur, bahkan kalau buat juga, mesti ada sebahagian, satu juzuk daripada sembahyang keluar daripada waktu zuhur, maka ketika tu tak boleh lagi sembahyang Jumaat. Bahkan mesti kena sembahyang zuhur. Mungkin di tempat kita tak berlaku. Tapi dulu, lama dengar orang tua-tua dulu duduk cerita, berlaku dulu. Dan baru lagi, kita kata 20 tahun, 30 tahun, kawasan-kawasan darat, masih lagi berlaku. Warna yang berlakunya, dulu penduduk tak ramai macam sekarang. Penduduk tak ramai. Jadi, siapa hari Jumaat, Tok bila bang, hak tua-tua, hak yang duduk muka lah, hak duduk, duduk, buat kerja lah, hak duduk baru lah. Tok Imam, Tok Bila ni turun daripada masjid gitu. Yang mendengar, hak toki duk cerita lah. Gitu, mari sembahyang. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, baru 30 orang dah. Mana 40 orang ni? Duduk muka kau. Amba duduk dengan Batengah kan, Batengah dekat dengan laut kan. Baik, duduk muka kau. Tok Imam, Tok Bila bagus, Tok Imam dulu, Tok Bila dulu. Memang bagus, bukan ni tak bagus. Nak rayak dulu, je nak cerita dulu ni kan. Turun, tunggu. Dak mengoh. Mari sembahyang kat muka kat gigi pula, mari sembahyang dulu. Dak sembahyang awal waktu. Dak nak tunggu cukup 40 Nak tunggu cukup 40. Pukul 2.30 kadang-kadang baru boleh sembahyang. Pukul 3 baru boleh sembahyang. Dan dalam tempoh 20 tahun lepas. Ni cerita 20 tahun lepas. Pergi di satu tempat di kawasan Kuala Berang, pendalaman lah. Kita sembahyang Jumaat situ. Kebetulan kawang ada situ, kita pergi.
Pukul 2.30 tak membayang lagi. Abu kata, mana lewat ngak? Dia kata tak cukup lagi orang. Tu 2 tahun lepas lah. Lah ni dah ramai dah lah ni. Baik. Jadi katakanlah benda tu berlaku. Contoh, duduk tunggu-tunggu tak cukup. Dan mana seorang lagi? Seorang ni duduk datang tahun, senok beruk. Tunggu kejap. Kita tak cukup 40 lagi, tak boleh lagi Tunggu pukul 4 baru tu bit daripada tantah. Contoh je, kita buat contoh. Benda ni boleh berlaku. Pukul 4 baru tu bit. Asal 4 minit. Contoh. Jadi 4 minit dah dang lah kita kata nak sembahyang 2 rakaat, 2 khutbah. Tak dang. Ataupun kita tak payah kata 4 minit, kita kata 3 minit. Sebab takut 4 minit orang kata khutbah rekah je. Sembahyang 2 rakaat, 3 minit. Takut dang lagi khutbah. Tinggal sembahyang. Okey, kita buat 3 minit je. Tak dang dah 3 minit. Nak sembahyang tak boleh. Kawan tu tak tantang. Tebang, curuh cepat-cepat. Marah dia kawan ni sonok perut. Jadi tunggu jugalah. Hak sakit perut, hak mongah pula. Tunggulah tu imam, tu Bilali, Jumaat pakat duduk ngatik sikit seorang, pakat duduk selawat, pakat duduk baca Quran. Nak sembahyang zuhur tak boleh lagi sebab masih lagi ada kemungkinan boleh sembahyang Jumaat, tak lagi sembahyang zuhur. Kepak baru tu bit tandang. Nyonyek, ngongek naik. Payah. Hari ni kita sembahyang zuhur dah. Tu imam kau baru tu bila kau maaf. Lepas tu bayang dia tu bila tu bila tanya, bayang dia tu imam ni. Imam kata bayang zuhur dah, aku tengok jam aku apa dah. Sebab syarat dia mesti kesemuanya duduk dalam waktu zuhur. Kalau penghujung waktu dah, masih lagi dak sembahyang Jumaat. Dan waktu saat ni tu tidak sempat untuk dilakukan sembahyang sekali dengan khutbah dalam sembahyang waktu zuhur, maka mesti kena sembahyang zuhur, tak boleh dah sembahyang Jumaat. Okey tu. Sebab syarat yang pertama dikerjakan keseluruhannya pada waktu zuhur. Yang keduanya didirikan dalam perbatasan qaryah. Mesti kena kerjakan sembahyang Jumaat di tengah kampung, dalam kawasan yang ada penduduk. Kita masjid pada Kuang ni, minggu ni kita pergi Kenyir lah. Kita pergi Kenyir, kita pakat buat sembahyang Jumaat di Kenyir belaka. Kita ambil buk, boleh 4, 5, 6 buah. Jadi tak apalah. Benda pihak masjid support belaka. Kita pergi sembahyang sana. Sah tak sembahyang Jumaat? Tak sah. Kenapa tak sah? Kadang kawan mari belaka kan pergi sembahyang Jumaat. Sebab dia dirikan ataupun dilaksanakan sembahyang Jumaat di luar daripada penempatan. Mesti kena buat dalam penempatan. Okey, macam contoh masjid ni. Ada penempatan keliling. Ni Kenyir tak ada orang duduk. Tempat jit tendang. Dulu memang ada kapung. Jangan kira dulu. Dulu ada kapung. Kalau mu boleh nyelang duduk bawah tu, duduk pergi kapung. Kan dulu kan dalam Tasik Kenyir ada kapung kan. Boleh mu bayar Jumaat. Tak boleh lah. Lah ni tak boleh lah. Sebab tak ada penempatan di situ. Yang ketiganya, dikerjakan secara berjamaah. Dia tak boleh nak buat seorang-seorang. Tak boleh buat seorang-seorang. Mesti kena buat secara berjamaah. Dan sembahyang Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Sebab itulah tu imam pada sembahyang Jumaat wajib dia kena niat jadi imam. Pada asalnya niat jadi imam tidak diwajibkan. Berbeza dengan niat jadi makmum. Niat jadi makmum tak ada masalah. Tak ada masalah. Wajib dia kena niat jadi makmum. Tu imam kalau tidak niat jadi tu imam tak ada masalah. Cuma tak dapat fadilat berjemaah. Berbeza dengan sembahyang Jumaat. Oleh kerana sembahyang Jumaat disyaratkan kena buat secara berjemaah, maka tu imam wajib kena niat berjemaah. Cuma wajib sembahyang Jumaat berjemaah ni 1 rakaat saja. Kewajipan Jumaat berjemaah pada Jumaat hanya 1 rakaat saja. Ni kita nak ayat hukum fiqh, tapi jangan buat gini. Kita kata kita dang takbiratul ihram bersama dengan imam pada rakaat yang pertama. Tu imam pada rakaat yang pertama dia baca setengah juz Quran. Allah lamanya. Bangun daripada sujud yang kedua, masuk rakaat yang kedua kita niat mufaraqah. Kita niat mufaraqah. Daripada segi hukum sah ke tak sembahyang? Bukan comel ke tak, kita nak cerita sah ke tak. Sah ke tak daripada segi hukum? Sah sembahyang Jumaat kita. Niat mufaraqah, baca Fatihah, baca inna a'tainakal kautsar. Tinggal tu imam seorang. Tu imam faham pula. Setengah juzuk pula rakaat yang kedua. Makmum habis niat mufaraqah. Tu imam tarik lagu saat ni tu sampai tak sedar makmum pakai tubik belaka. Contoh je kita kata. Sah tak sembahyang Jumaat pada hari itu? Sah. Kerana dia
kerana telah berlaku jemaah satu rakaat. Tapi jangan buat gitu. Kita fiqh yang kita cerita saat ni tu antara sah ataupun tidak. Comel tak buat gitu? Ada comel. Kalau buat juga, tak ada sebarang keuzuran, ia menggugurkan fadilat berjemaah dan menggugurkan pahala Jumaat. Tak ada pahala. Tapi daripada segi tuntutan, gugur dah tuntutan. Tu kita kena faham. Hak yang kita bincang ni sah ataupun tidak. Bukan comel ataupun tidak. Tu imam baca rakaat pertama dah, tu imam suara sedap. Jarang sekali boleh spekar. Spekar baru tukar pula di masjid tu. 100,000. Sedap. Sedap tu, sudahlah tu imam. Nya bahas setengah juzuk. Kawan ni senak duduk belakang ni. Aku kalau tebang-tebang tunggu waktu imam rakaat kedua dia berok sini ya. Okey, ketika tu tak ada masalah. Kita niat mufaraqah. Dan mufaraqah kerana ada keuzuran, ia tidak meluputkan fadilat. Tetap dapat fadilat sebab kita ada keuzuran. Okey, kewajipan sembahyang Jumaat berjemaah, tapi hak yang wajibnya adalah satu rakaat. Apabila kita faham ni, maka kita fahamlah kalau orang tanya, kalau saya tu makmum masbuk, saya lepas daripada salang tu imam saya nak tambah berapa rakaat? Saya nak tambah serakaat ke ataupun saya kena tambah 3 rakaat? Okey. Orang yang faham yang kita bincang tadi. Kita kata contoh kita mari pada rakaat kedua dah. Biasanya tengah khutbah. Hak yang biasa, lewat kat modal tengah khutbah. Hak ni bukan tengah khutbah. Tu imam bangun daripada sujud yang rakaat yang pertama, sujud yang kedua daripada rakaat pertama masuk kepada rakaat kedua dah baru sampai. Jadi kita makmum masbuk. Kita pun Allahu Akbar. Nanti tu imam bagi salam, kita nak tambah 1 rakaat ke tambah 3 rakaat? Baik, jawapannya tambah 1 rakaat. Dan apa tambah 1 rakaat? Sebab mungkin dang Jumaat. Apa dang Jumaat? Sebab disyaratkan berjemaah pada Jumaat hanya 1 rakaat saja. Saya mari lewat. Mari masa mana? Tu imam duduk tahiyat dah. Okey, kalau tu imam duduk tahiyat dah, awak dah dang 1 rakaat berjemaah dengan tu imam, maka apabila tu imam bagi salam, awak kena buat 4 rakaat. Dia lain tu. Awak kena buat 4 rakaat. Dan niat. Kata ulama, niat sembahyang Jumaat. Apa niat sembahyang Jumaat sedangkan saya nak buat 4 rakaat? Kerana ada kemungkinan. Kata molek, ada kemungkinan tu imam saat itu menambah 1 rakaat kerana berlaku kesilapan dalam sembahyang tu imam. Maksudnya masih lagi ada harapan kita dang Jumaat. Boleh faham ke tak? Masih lagi ada harapan kita dang Jumaat. Kita sekarang ni, kita tu imam duduk tahiyat akhir. Tapi kita akad takbir, kita niat Jumaat. Sebab dia? Sebab ada tak kemungkinan tu imam saat ni tu, rupa-rupanya dia ada silap buat pada rakaat pertama, sehingga tidak dikirakan pada rakaat yang pertama, akhirnya dia kena tambah 1 rakaat lagi. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Jadi maksudnya masih lagi ada harapan untuk kita sempat Jumaat. Walaupun harapan tu tipis, tapi masih lagi ada harapan. Sebab itulah dituntut kita niat sembahyang Jumaat. Tapi apabila tu imam bagi salam, kita dah dang sembahyang pada 1 rakaat, maka sembahyang tu secara automatik bertukar menjadi zuhur. Jadi kita kena tambah 4 rakaat. Seterusnya kata dia, terdapat 40 orang lelaki yang mukallaf, merdeka, bermustautin dan tidak bermusafir pada musim sejuk atau panas kecuali dengan keperluan. Dia orang yang dia kita dalam bab Jumaat ni kita bagi pada 3. Kita ada bermusafir, bermukim, bermustautin. Dia lain. Bermusafir, jelas kita tahu dah. Bermukim, tetap pada satu tempat, tapi bukanlah nak duduk selama-lama tempat tu. Mungkin bulan depan nak pergi pindah tempat lain pula. Tu makna bermukim. Macam contoh kita kerja di tempat kan. Sebab aku duduk sini ni, sebab aku kerja, kaki habis kerja ataupun aku untuk kolai, aku tak mudah duduk sini. Okey, tu dipanggil bukan bermustautin, tu dipanggil benda bermukim. Tinggal selagi bermustautin. Bermustautin ni kita tidak akan tinggal tempat tersebut sama ada musim panas ke, musim sejuk ke. Melainkan apabila ada hajat nak pergi umrah ke, ada kerja ke, kita tinggal. Tapi lah sekali balik situ juga. Tu dipanggil bermustautin. 40 orang. Hak yang menjadi bilangan Jumaat saat itu mesti orang lelaki, hak mukallaf, hak yang merdeka, lepas tu bermustautin. 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang dalam satu kampung tersebut, dalam mazhab Imam Syafi'i, sama juga mazhab Hanbali,
tidak diwajibkan kepada mereka melakukan sembahyang Jumaat. Bukan setakat tidak diwajibkan, kalau mereka buat tidak sah. Okey, itu atas pandangan mu'tamad. Namun di sana ada pandangan yang sebahagian daripada ulama mengatakan bilangan Jumaat kurang daripada 40 tidak menjadi masalah, tapi ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang lain. Yang keenam, hendaklah didahului dengan 2 khutbah. Jadi sembahyang Jumaat saat itu mesti sebelum dia kena baca 2 khutbah dulu. 2 khutbah mana? Dia ada rukun-rukun dia. Okay, kita tengok rukun khutbah. Faslun. Wa furudul khutbataini khamsah. Al-awwal, hamdullahi fihima. Al-thani, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Al-thalith, al-wasiyyatu bit-taqwa fihima. Al-rabi', qira'atu ayatin fil ula atau fil thaniyah. Al-khamis, ad-du'a'u lil mu'minin walau rahimakumullahu fil thaniyah. Maksudnya, rukun khutbah tu ada 5 perkara. Kena ingat, rukun khutbah ada 5 perkara. Mudah je rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah. Alhamdulillah. Dalam dua-dua khutbah. Khutbah pertama, kita kata Alhamdulillah. Khutbah kedua, kita kata Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi SAW dalam dua-dua khutbah. Allahumma salli ala Muhammad. Khutbah pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Khutbah kedua. Yang ketiga, berpesan supaya bertakwa kepada Allah dalam kedua-dua khutbah. 3 ni mesti ada. Khutbah pertama ada, khutbah kedua ada. Benda berpesan dengan takwa, ittaqullah. Tu kita kata, ittaqullah. Bahasa Arab. Sebab dia syarat mesti kena bahasa Arab. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Khutbah pertama, khutbah kedua. 3 dah. Keempat, membaca sekurang-kurangnya 1 ayat Al-Quran. Sama ada pada khutbah pertama atau kedua. Baca sepotong daripada ayat Quran. Boleh kita nak baca khutbah pertama pun apa, khutbah kedua pun apa. Baik. Baca ayat yang paling ringkas. Benda ayat yang paling ringkas yang kita ingat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 1 ayat dia baca. Baik, okey, cukup dah. Yang kelimanya, mendoakan kaum mukminin pada khutbah kedua. Doa mesti kena duduk pada khutbah kedua. Sekadar dengan lafaz rahimakumullah. Cukup dah. Walaupun sekadar dengan lafaz rahimakumullah. Rahimakumullah maknanya semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Mudah je. Rukun khutbah. Kita kalau kita tahu rukun khutbah dia ni, rasanya tak kejut sangatlah kalau ada benda-benda terjadi kepada khatib. Jadi ada benda-benda yang jadi pada khatib, benda Tok Imam kedua tak mari. Hak tinggal Tok Bilal je. Kejut dah Tok Bilal. Mendebar perut lalu dah. Aduh, padang dah. Memang orang tolak kita dah. Tok Bilal buat senok perut kubik lalu. Tinggal berapa orang dia ada. Jadi, mudah kalau kita tahu rukun khutbah. Payah benda ambil lalu tukar. Sebab khutbah bukan payah, mudah je. Ambil, ni contoh khutbah rekah. Kita buat khutbah rekah kali. Okey, naik atas mimbar. Wisalam hukum dia sunat. Wisalam hukum dia sunat. Hak wajib, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Boleh tunggu sembahyang lah. Tu. Rekah je rukun 2 khutbah. Jadi kena faham ni. Kena faham. Mudah je. Dia ada, pernah berlaku, ada seorang tu, dia dijemput untuk berkhutbah. Dijemput untuk berkhutbah. Kebetulan hari tu khatib ada, khatib yang dilantik. Tapi khatib ada keuzuran, dia pun kabur ke kawang dia. Dia kabur ke wasak je lah, nikah mudah kan. Lepas tu kawang ni mari lah. Mari naik atas mimbar. Buka teks khutbah tahun tahun, maksudnya 45 tahun lepas. Allah. Bab lain pula. Bukan bulan puasa, bab puasa pula. Mudah je payah benda. Faham aku khutbah je. Pakai turun. Biar jadi isu kali. Jadi sebenarnya mudah je. Sama juga Tok Khatib tak mari ke. Pernah ada berlaku di Terengganu. Ni yang abang ngajar di Jabat Agama. Tapi yang bukan Melaka Jabat Agama mana? Bukan kawasan Marang, bukan kawasan Kepulauan Terengganu. Tapi kawasan mana pun Melaka. Sebab mengajar beberapa jabat agama kok. Yang mana pernah berlaku di tempat kita, Tok Imam dok mari seorang. Mungkin silap tengok tarikh. Kang biasa Tok Imam ni minggu pertama, Tok Imam ni minggu kedua, Tok Imam ni minggu ketiga.
Tu imam tukar. Hak yang minggu pertama ingat minggu kedua. Hak yang minggu kedua ingat minggu pertama. Jadi tak mari seorang tu imam. Dia pergi sembahyang lain barangkali tak tahulah. Baik. Jadilah sekali tunggu. Tak mari belaka. Mujur pengurusi pandai agak sikit-sikit. Pengurusi naik terus. Tak apalah. Pandai. Kalau pengurusi tak pandai pun sekali, payah benda. Orang tak ada seorang. Tak apa kita naik khutbah paling rekah. Tak sampai 2 minit. Cukup hukum khutbah je. Kita hak berjela lah ni. Panjang lebar saat ni tu. Hak tu bukan hak yang wajib. Hak wajib kita kabur 5 saat ni tu je. Hak wajib. Bahkan, tahu tak? Hak yang dituntut dalam khutbah ni adalah dipendekkan khutbah. Hak tu dituntut. Tapi kita panjang lah ni. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tanda fakihnya seorang adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan sembahyang. Biasa dengar ada hadis ni. Ini, memendekkan khutbah dan memanjangkan sembahyang. Ni tanda fahamnya seseorang. Jadi bermakna kalau panjang khutbah, pendek sembahyang, tak faham. Itu maksud daripada hadis Nabi SAW. Baik, tak apalah. Kita mengambil kesempatan. Oleh kerana pada hari Jumaat, hari itulah orang mari ramai, mali majlis-majlis ilmu tak apa nak ramai lagi. Maka panjang sikit khutbah. Tak apa. Tapi sebenarnya menyalahi sunnah. Hak yang sunnahnya adalah membedakan khutbah, memanjangkan sembahyang. Jadi kalau ada benda-benda berlaku kepada tok khatib ke tok imam ke tak ada seorang, payah benda tak urusin dah. Kita belajar dah kan. Khutbah pertama, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, baca ayat Quran sikit. Takkan dah ingat qul huwallahu ahad. Okey, qul huwallahu ahad. Duduk sekejap. Naik pula kedua, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Beres. Tunggu sembahyang lalu. Tok khatib kata gitu, beres kita sembahyang, beres. Selesai dah khutbah. Ada masalah. Selesai dah khutbah. Mudah je khutbah sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa syurutuhuma isma'uhuma arba'in. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap. Kalau sekiranya ada. Ada tak soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esok berlaku gerhana esok. Sehingga sampai pukul 8 lebih kan? 8.40 lebih kurang. 8.49. Jadi hukum sembahyang gerhana adalah sunat. Bukan wajib. Jadi sunat kita sembahyang gerhana. Jadi kalau orang tak sembahyang gerhana, dia dosa. Tapi hukum sembahyang gerhana adalah sunat. Itu yang pertama. Bagaimana cara kaifiat sembahyang gerhana? Sembahyang gerhana, hak yang paling afdal lah. Hak paling afdal kita buat rakaat yang pertama selepas daripada baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. 2 juzuk setengah. Hak tu paling afdal. Okey, tak apalah. Kita cari hak pendek sikit lah. Memang kalau buat lagu ni rasa tinggal tu imam seorang. Tu imam sampai duduk berkali. Okey, gini. Hak yang paling afdal, okey kita baca lepas daripada rakaat pertama, lepas daripada Fatihah rakaat pertama, baca surah. Okey, pilih surah mana pun. Okey, baca surah panjang sikitlah. Contoh kita amma yatasaalun. Okey, amma yatasaalun. Selal lebih. Selal boleh semuka lebih. Okey, amma yatasaalun. Lepas tu rakaat. Tengok tapi biasa sembahyang dah apa kita tunjuk pula. Main-main lama sekali berlaku Okey, Allahu akbar. Niat saja aku sembahyang kerana bulang. Kerana Allah Subhanahu wa taala aku makmumkan aku imam. Okey, Allahu akbar. Baca-baca biasa doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, kita pun baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah. Lepas baca surah kita rakaat. Rakaat dia sebenarnya sunat melamakan rakaat. Dalam sembahyang gerhana sunat melamakan rakaat. Okey. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, tak tangan sini mudah. Lepas tu baca Fatihah balik. Baca Fatihah balik, lepas daripada baca Fatihah balik, baca surah. Okey, tadi kita kata baca amma yatasaalun. Yang keduanya kita baca wan nazi'ati gharqa sebagai contoh. Lepas tu rakaat sami Allahu liman hamidah,
barulah turun kepada sujud. Maksudnya, 1 rakaat 2 kali, qiyam 2 kali rakaat. Sama juga kita buat rakaat yang kedua. Jadi 2 rakaat, 4 kali qiyam, 4 kali rakaat. Okey, itu cara sembahyang gerhana. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lain lagi? Sembahyang gerhana hukum dia sunat, khutbah gerhana pun hukum dia sunat. Tak wajib. Kalau tak baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Sunat khutbah. Baik. Jadi lepas daripada sembahyang gerhana, khutbah. Biasa gitulah. Tapi biasanya khutbah disiapkan oleh jabat agama kan? Biasanya disiapkan oleh jabat agama. Wallahu a'lam. Okey, ada kisah lain? Kalau kita tak sedang rakaat yang pertama, maka kena tambah 1 rakaat. Sebab dia kira 1 rakaat dengan sempat rakaat yang dengan rakaat yang pertama. Ya. Ya. Kalau kita sedang pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua lah. Pada rakaat yang pertama, maka kita kena tambah 1 rakaat lagi. Kena tambah 1 rakaat lagi. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. مع السلامة في